Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Jadi kita sambung di muka surat 79 nombor 5. Itulah. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid darain, kata pengarang. Percayakan tenung nasib, ilmu sihir dan lainnya. Kita di bawah tajuk beberapa perkara yang bercanggah dengan sifat wahdaniyah Allah, yakni keesaan Allah. Jadi kepercayaan-kepercayaan ni seolah-olah ada lagi ketuhanan, kuasa ketuhanan pada benda lain. Jadi bercanggah dengan wahdaniyah. Jadi yang disebut di sini, percayakan tenung nasib. Sebab dalam Quran disebut yang tahu benda ghaib hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah An-Naml Allah Taala sebut, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada makhluk yang di langit dan di bumi yang mengetahui benda ghaib kecuali Allah. Hanya Allah yang tahu. Dalam surah Jin sebut apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah Taala sahaja yang mengetahui benda ghaib. Siapa pun tak tahu. Dan Allah Taala beri kepada siapa yang Allah Ta'ala mahu, illa man irtada min rasul. Sebahagian benda ghaib Allah Ta'ala bagi tahu pada rasul-rasul. Jadi rasul tahu benda ghaib melalui wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi tenung nasib ni ada hadis disebut larang, jumpa tenung nasib pun haram. Man ata arrafan fasalahu an syai'in lan tuqbal lahu salah 40 lailah. Barang siapa yang jumpa tukang tilik kemudian dia tanya, walaupun dia tak percaya, dia tanya saja, saya jumpa tukang tilik dan dia tanya, tak diterima solatnya selama 40 hari. Kalau dia percaya pula, ada hadis lain pula sebut, man ata arrafan aw kahinan fasalahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang jumpa tukang tilik ataupun dukun, kemudian dia tanya soalan, kemudian dia percaya sungguh, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Dia percaya yang tukang tilik tahu benda ghaib. Sedangkan Quran kata tak ada orang tahu benda ghaib. Yang tahu benda ghaib ni hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta sekalipun benda ghaib itu nisbi. Dia ada ghaib nisbi, ada ghaib mutlak. Ghaib mutlak ni semua tak tahu. Bila kita mati, bila kiamat, kita tak tahu. Apa yang ada di alam barzakh kita tak tahu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala je tahu. Yang tu memang mutlak. Satu lagi ghaib nisbi. Ghaib yang mana kita tak tahu, orang lain tahu. Saya duduk di sini, saya tak tahu apa yang berlaku di rumah. Tapi bini saya tahu. Bini saya tahu. Tu ghaib nisbi. Jadi dia tahu apa yang anak saya nombor 1 buat, nombor 2 buat, nombor 3 buat. Dia tahu. Isteri saya duduk di rumah, dia tak tahu pula apa yang ada di sini. Saya tahu. Berapa ramai yang mengaji, berapa ramai lelaki perempuan, saya tahu. Macam mana perjalanan kuliah, dia tak tahu. Tu ghaib nisbi. Isteri saya tak tahu, saya tahu. Kalau saya sembunyikan sesuatu dalam tangan saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan tak tahu, tapi saya tahu. Itu termasuk kat benda ghaib nisbi yang saya sebut kat tuan-tuan. Bila seorang lelaki jumpa Nabi SAW, dia bawa benda dalam tangan, dia tanya ada apa dalam tangan aku. Sebab dia sangka Nabi tahu benda ghaib. Dia sangka Nabi tahu yang Allah wahyukan. Nabi tahulah. Nabi boleh sebut apa yang berlaku pada akhir zaman, nanti bagaimana berlaku di mahsyar, bagaimana hisab berlaku, bagaimana ahli syurga, ahli neraka. Yang Nabi sifatkan ni sekadar apa yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi SAW.
Jadi tanya kat Nabi apa yang dalam tangan. Kata Nabi SAW, aku bukan tukang tilik. Lastu arrafan, aku bukan tukang tilik. Sebab tukang tilik dengan pekerjaannya dalam api neraka. Walaupun ghaib tu ghaib nisbi, yang hanya tahu benda ghaib ni hanyalah Allah SWT. Nabi SAW pernah dengar orang berqasidah, puji Nabi. Qasidah tu bagus, puji Nabi SAW, berqasidah. Tapi masa dia berqasidah tu, dia buat satu perkataan rangkap dia tu yang Nabi dengar, Nabi tak selesa. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil ghad. Pada kami ada seorang Nabi yang dia tahu esok jadi apa. Nabi tengok tu, yang lain tak apa, yang diubah. Tak ada orang tahu esok jadi apa, lusa jadi apa, kecuali Allah SWT. Nabi tahu tak? Nabi tahu berdasarkan wahyu. Ya, Nabi tahu apa dia, sahabat Sayyidina Osman akan mati dibunuh. Nabi tahu akan ada orang jumpa Sayyidina Osman minta letak jawatan. Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim sebut, nanti ada orang munafik yang paksa kamu letak jawatan. Jangan letak jawatan. Nabi tahu. Nabi SAW tahu Sayyidina Ali akan dibunuh, dan Nabi beritahu kepada Sayyidina Ali, orang yang paling celaka pada hari kiamat, orang yang memotong dahimu dengan pedang. Ini Abdul Rahman bin Muljam. Nabi tahu macam mana? Dengan wahyu. Yang Nabi tahu dengan wahyu. Banyak kita baca macam Allah, Nabi tahu apa akan berlaku dengan wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hatta Nabi, macam mana orang nak bunuh waktu masa Nabi berada di Bani Nadir kan? Bani Nadir. Dia pun nak lempak batu. Nabi duduk bawah, dia pun nak lempak batu ke atas. Nabi tak tahu. Tapi Jibril alaihissalam beritahu batu ke atas. Dia pun nak lempak. Hempap Nabi. Maka Nabi pun pergi, kemudian Nabi pun halau puak-puak Bani Nadir ni. Kemudian Nabi SAW waktu makan apa, yang daging beracun tu, Nabi sempat jamah sikit. Sahabat Nabi 2 orang wafat pasal daging beracun. Macam mana Nabi boleh tahu? Daging tu bercakap, aku beracun. Waktu di Khaybar. Baik, jadi tak ada siapa tahu benda gaib kecuali apa yang dikhabarkan oleh Allah SWT. Waktu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha difitnah berzina dengan Safwan bin Mu'attal 3 bulan, Nabi pun tak tahu nak kata apa. Wahyu belum turun. Ni ujian bagi Nabi juga. Tak tahu wahyu bila nak turun. Sampai 3 bulan baru turun bagi tahu. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bersih daripada fitnah berzina. Baik, jadi tenung nasib saja jangan pergi. Pergi saja-saja tanya ke, jangan. Hukum dia haram. Baik, kemudian ilmu sihir dan lainnya. Ilmu sihir ni ilmu yang lama lah. Kalau tuan baca kisah Nabi Saleh, kaum dia dah kata dah, anta minal musahharin, hang ni di kalangan orang yang kena sihir. Nabi Saleh ni lama lah. Dia orang Arab kuno, Arab Aribah dia panggil, Arab kuno dulu. Lama lah. Nabi Saleh sebelum Nabi Ibrahim lagi dah ada dah istilah tu, kamu di kalangan orang yang kena sihir. Zaman Nabi Musa kita tahu tukang sihir Fir'aun tu kan, yang beriman kemudian dihukum mati. Kemudian zaman Nabi Sulaiman, kemudian lagi ada lagi sihir. Sihir ni apa? Sihir ni kita tahu dia ada 5 benda yang amrun khariqul lil adah, perkara yang mencari adat. Maksud dia dari segi adat dia tak logik. Antaranya irhas. Contohnya Nabi-Nabi sebelum jadi Nabi ada benda-benda yang pelik. Nabi Muhammad SAW masa dia kecil kalau berjalan awan payung. Ini benda yang ajaib. Bukan benda kebiasaan yang mencarikan adat. Itu dipanggil irhas. Sebelum menjadi Rasul dah ada benda yang benda yang mencari adat, yang luar biasa. Kemudian dipanggil mukjizat, benda pelik yang berlaku pada Nabi. Apa makna mukjizat? Yang melemahkan orang yang menentang Nabi. Mukjizat. Banyak mukjizat kan. Nabi Musa dengan tongkatnya boleh jadi ulang, ketuk tongkat terbelah laut 12, ketuk tongkat keluar mata air 12. Nabi Isa hidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang buta, sopak. Macam-macam. Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad ada 100 mukjizat. Boleh baca dalam sirah. Ada sahabat Nabi patah kaki, Nabi ludah elok, makanan yang sikit jadi banyak. Ada sahabat Nabi yang kena panah kat mata, terkeluar, Nabi pegang elok balik. Ada 100 tuan-tuan. Cuma semua mukjizat Nabi SAW yang belah bulan, semua jarang kita sebut. Pasal apa? Jarang kita dengar sangat. Sebab yang paling besar adalah Al-Quran. Itulah mukjizat yang paling hebat sampai sekarang. Ramai orang masuk Islam lah dengan Al-Quran. Itulah mukjizat paling hebat. Antara benda pelik lagi apa dia tuan-tuan, dipanggil sebagai karamah yang berlaku pada wali-wali Allah, kekasih Allah. Dia bukan Nabi, tapi dia kekasih Allah.
Contohnya tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu an, pada zaman dia masih dua khutbah. Kan dia kata, ya Sariyah al-jabal al-jabal. Wahai Sariyah, ke gunung, ke gunung. Sahabat Nabi yang duduk di Madinah semua pelik. Ni cakap dengan siapa? Tengah bagi khutbah, tiba-tiba bercakap, wahai Sariyah, wahai pasukan tentera, ke gunung, ke gunung. Masa tu rupanya sahabat Nabi tengah perang. Ada yang tengah perang. Tengah berperang, mana boleh sembahyang Jumaat, dekat negara musuh, dengan Rom masa tu, berperang dengan Rom. Jadi tengah perang-perang ni kemuncak, dia pun tak tahu, dia pun kena serang daripada kiri dan kanan, habis semua, musuh main serang. Tengah dia lawan tu, dia pun dengar suara Sayyidina Umar, padahal dia pun duduk ribuan kilometer. Suara Sayyidina Umar tu bergema, wahai Sariyah, ke gunung, ke gunung. Maknanya dia apa? Rapat ke gunung, jadikan belakang ni gunung, supaya musuh tak boleh serang daripada belakang. Musuh main ikut depan je. Jadi suruh bergerak ke gunung, jadikan gunung ni tembok belakang kita. Jadi sahabat Nabi semua pelik. Bila tanya, dengar suara Sayyidina Umar radhiyallahu an. Itu karamah. Dalam hadis Imam Muslim, waktu dia nak besarkan Masjid Nabawi zaman Abdul Malik bin Marwan. Jadi bila nak besarkan kubur Nabi tu, dia gali tepi-tepi kubur Nabi tu. Gali-gali terkeluar satu kaki. Kan kat situ ada 3 kubur. Kubur Nabi SAW, kubur Sayyidina Abu Bakar dengan kubur Sayyidina Umar. Jadi bila gali-gali ni tahun 90. Kira Nabi SAW wafat ni hampir 80 tahun lebih kurang. Sayyidina Abu Bakar pun dalam 80 tahun lebih, Sayyidina Umar dalam 70 tahun lebih. Jadi bila dia gali-gali terkeluar satu kaki. Kaki tu elok lagi. Kaki tu tak reput, elok lagi. Jadi masa ni Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dia sangka kaki tu kaki Nabi SAW. Pasal kaki tu tak reput, elok lagi macam kaki orang hidup. Masa tu ada lagi sahabat Nabi yang masih hidup, dah tua dah. Anas bin Malik hidup lagi. Tua dah Anas bin Malik. Dia kan sahabat Nabi yang Nabi doakan umur dia panjang, harta dia banyak, anak dia banyak. Anas bin Malik tengok kaki ni, dia kata, aku tengok kaki, aku tahu kaki ni kaki siapa. Ni bukan kaki Nabi, ini kaki Umar. Itu karamah. Seorang ulama tuan-tuan, nama dia Syekh Imam Ibnu Salah. Ini ulama mustalah hadis terkenal, Imam Ibnu Salah rahimahullah. Kubur ni tu dia pun nak buat jalan, kena kat jalan. Jadi dia pergali, terpaksa gali, pindah ke tempat lain. Masa gali, dia dah meninggal masa tu dah 800 tahun, Imam Ibnu Salah. Gali-gali tengok jenazah Imam Ibnu Salah seperti mana ditanam. Itu karamah, kemuliaan orang-orang soleh. Yang kedua, maunah, pertolongan Allah pada orang biasa. Contohnya macam apa? Nikmatin Erbakan yang mana 2 kali kapal terbang tempah dia tak mati. Biasanya orang mati, dia tak mati. Tu orang biasa, tapi Allah selamatkan dengan apa? Adalah hikmah di sebaliknya yang Allah Ta'ala tahu. Dan yang terakhir dipanggil sebagai sihir. Sihir benda pelik juga, tapi dengan bantuan jin. Dan sihir ni menurut ulama hukum dia kafir. Siapa yang mengamalkan sihir, hukum dia kafir. Kalau kita tengok dalam kanun jenayah syariah, apa dalam hukum Islam, kita tahu kalau bunuh orang, bunuh balas. Mencuri, potong tangan. Berzina, belum kahwin, sebat 100 kali. Kalau dah kahwin, rejam dengan batu sampai mati. Sihir dalam mazhab majoriti, ulama, salah satunya mazhab Imam Syafi'i, sihir hukum dia bunuh. Sihir hukum dia bunuh. Pasal apa? Sihir dihukum murtad. Memang sihir takkan berfungsi kalau dia tak murtad. Itu je. Dia bukan free tuan-tuan. Dia semua benda ada timbal balas kat dunia ni. Orang yang nak dapat sihir, jin takkan tolong dia, kecuali dia kena buat benda yang betul-betul membatalkan iman dia. Sebab tu kalau orang yang ambil perubatan Islam, kalau Darul Syifa bawah Ustaz Harudin rahimahullah, kalau boleh dia tak nak sebut saka, walaupun dia tahu tu saka. Sebab saka ni nak dapat jin yang taat daripada tok wan dia, anak cucu cicit dia bela, dia mesti buat benda yang membatalkan iman dia, barulah jin tu setia dengan dia dan keturunan dia. Itu saka. Sebab tu dia tak mahu sebut saka. Bila sebut saka, maksud dia apa? Dalam jalur keturunan dia ni, tak tahulah tok dia ke tok nek dia ke, mesti ada seorang yang kufur. Tidak, jin tu takkan taat keturunan dia terus sampai ke bawah. Okay, saya pernah sebut kat tuan-tuan, ada satu imam di belah Krian lah. Ni kawan saya berubatan Islam, dia cerita imam tu meninggal dah pun.
Saya cerita kat tuan-tuan kot, yang dia tak boleh khutbah. Kemudian bila dia pegang tongkat tu, dia boleh khutbah. Ada saya sebut kan? Tak pernah tahu. Saya ringkas ya tuan-tuan. Satu imam ni dia misteri sikit. Ada dalam kawasan Krian tu lah. Dia umur dah 80 lebih. Orang banyak tak tahu rahsia dia. Dia memang tak kat rumah, tak boleh jalan dah, tak larat dah. Umur dia dalam 70 ke 80 macam itulah tuan-tuan. Ini kawan saya yang berubat tu cerita. Tapi dia ada satu tongkat kat rumah dia. Bila dia pegang tongkat tu, dia boleh jalan ke masjid, dia boleh khutbah. Tapi dia kena pegang tongkat tu. Saya tengok dah tongkat tu. Saya pergi kat kawan saya yang berubat tu, saya tengok tongkat tu. Lawa lah tuan-tuan, macam akak kayu, tapi cantik. Tongkat tu usia dia berapa ratus tu saya tak tahu. Itu tongkat turun-temurun keluarga dia. Jadi imam ni pegang tongkat tu, dia boleh khutbah. Ni kawan saya berbatan Islam. Kawan saya ni saya percaya sungguh lah tuan-tuan. Dia memang mengaji dengan Ustaz Aruni pun dia mengaji, dengan Ustaz Ismail Kamus pun dia mengaji, di Mesir pun dia mengaji. Memang dia mengaji banyak. Dia bukan satu tempat. Ada orang kadang ngaji Darul Syifa, dia mengaji semua daru. Semua daru-daru ni semua dia mengaji sampai dia dapat semua ilmu tuan-tuan. Yang pelik-pelik lah saya dengar ilmu dia tu. Tapi tak bercanggah dalam Quran dan hadis. Dia pun mengaji Mesir dulu. Jadi dia cerita, sampailah imam ni bila dah tua, dia rasa dia nak meninggal dia kot. Memang dia nak meninggal dia pun. Dia telefon kawan saya ni. Kata, ustaz saya ni ada satu tongkat yang macam ni. Saya pegang boleh khutbah. Kalau tak boleh khutbah. Oh, lepas tu dia, kawan saya kata tu, ada benda tu. Tidak mesti, tidak mana boleh pegang tongkat. Tiba-tiba ada power pula tuan-tuan. Maka dia pun berjanji dia nak serahkan tongkat tu pada kawan saya. Serahkan tongkat tu lah. Dan ni pun ada kat kawan saya kat kedai dia, dia simpan kat situ tongkat tu. Jadi apa dia, masa dia dah janji nak serah tu, esok tu kawan saya nak pergi ambil lah, nak pergi ambil tongkat tu lah. Jadi rupanya malam tu Saka yang duduk kat tongkat tu, dia pergi dalam mimpi anak dia yang berada di Greek. Dia seorang anak dia di Greek. Jin tu, Saka tu marah anak dia. Dia jerkah, hang punya bapak memang tak guna, aku dah tolong dia dah lama, sekarang dia nak serah aku kat ustaz ni, hang mesti ambil aku. Dia marah anak dia yang kat Greek tu. Esok pagi, anak dia yang kat Greek tu telefon marah ayah dia. Ayah jangan serah tongkat tu. Ayah jangan serah. Sekarang juga saya nak balik daripada Greek, dia nak pergi balik ambil tongkat tu. Adalah di Krian tu. Jadi anak dia dalam perjalanan ni nak ambil tongkat tu. Jadi ayah dia ni cepat-cepat telefon Pak Imam tu kan. Ni imam dah lama jadi imam. Tapi dia tak nak buat benda sihir tuan-tuan. Dia hanya mewarisi pada keturunan dia. Jadi dia telefon tu ustaz tu, dia kata, ustaz kena ambil ni anak saya dalam perjalanan daripada Greek nak ambil tongkat ni. Jadi masa tu kawan saya ni dia cikgu sekolah, ustaz kat sekolah menengah. Dia nak keluar susah, dia bagi tahu kat guard, Pak Guard. Dia bagi kat Pak Guard tu RM50. Tolong Ustaz pergi ambil tongkat ni dekat tempat sekian dan sekian. Pak Guard tu pergilah dengan bini dia pergi sampai rumah imam tu, ambil buh kat dalam bonet, tutup, jalan. Jalan-jalan tekan minyak nak jalan susah, berat. Oh, macam dalam filem tuan-tuan. Saya kata ada ustaz boleh buat filem cerita ustaz ni. Tapi memang betul real berlaku tuan-tuan. Tekan tak boleh jalan. Tu jadi berat tu. Tak apa, boleh tahan ni. Pak Gad dengan bini dia tahan ni, tak apa, boleh jalan tapi pelan. Lama sikit dia bau darah. Dia main bau darah kuat. Bau darah sangat kuat dalam kereta. Pak Gad tu okey lagi, bini dia tak tahan dah, menangis bini dia. Tak tahan, bau darah kuat sangat dalam kereta. Jadi Pak Gad telefon kata tak boleh ni, kata ni. Bini saya pun dah nangis. Kawan saya kata tak apa, kalau macam tu berhenti di mana-mana masjid yang terdekat. Ada masjid, berhenti duduk situ Ustaz. Waktu saya kata macam filem tuan-tuan ni. Macam filem. Dia pun tunggu di masjid, kawan saya pun pergi. Pergi dia ambil, dia baca lah. Dia pegang tongkat tu, dia baca-baca sikit. Pemati sihir tu, dia ambil tongkat tu, buah dalam kereta dia, dia pun balik. Bawa kat tempat pusat rawatan dia. Kemudian dia jampi-jampi, dia pemati dah sihir tu. Rupanya itu adalah Saka. Saya kata kat dia, Saka tu jin Islam ke bukan Islam? Dia kata tu jin kafir. Tapi macam mana boleh tolong? Jin dia bukan kira tu, dia kira perjanjian dia dulu. Perjanjian dengan Tok Nek. Tapi nak bagi tahu siapa yang nak dapat perjanjian tu, memang dia kena buat. Itu yang tuan-tuan tengok, ada ritual ajaran sesat. Dia kencing atas Quran, dia berak atas Quran. Dia memang dia nak dapat timbal balas tu, memang kena macam tu.
Dia bukan free tuan-tuan. Jin nak tolong tuan-tuan free-free tak. Dia mesti tuan-tuan kena buat benda lagu tu. Itu yang kadang-kadang buat ruqyah kan. Ruqyah. Kalau kita dengar, kita faham ruqyah tu dia doa ayat Quran tak apa. Tapi kan ruqyah tu kita dengar, kita tak faham elok kan tuan-tuan. Bahasa Siam ke bahasa yang pelik-pelik. Takut dia pemujaan. Dia puja. Jadi tuan-tuan, saya tengok tongkat tu. Saya pergi di tempat rawatan ni, saya tengok tongkat dia. Lawa lah tongkat dia tu. Tapi saya tanya, jin tu mati ke tak mati? Jin tu tak mati. Selang 2 tahun, imam tu mati. Tak sampai 2 tahun tuan-tuan, imam tu meninggal dunia. Memang dia nak meninggal dunia lah. Lepas dia tarik tongkat tu, dia memang tak boleh khutbah. Dia tak boleh khutbah lah. Jadi tuan-tuan, saya kata jin tu mati ke tak mati? Jin tu tak mati. Jin tu pergi mana? Rupanya jin tu pergi ke anak dia juga yang digerik tu. Jin tu ajak dia. Walaupun tongkat tu ada dekat apa? Ustaz tu. Jin tu bagi tahu kat anak dia yang digerik tu. Dia main dalam mimpi, dia kata boleh baca. Dia bagi ayat mentera. Baca ayat sekian dan sekian, dia akan duduk di benda tu. Tak kira benda apa pun. Ambil lah parang ke, kayu ke, meretun ke. Jampi kat meretun tu. Jadi meretun tu jadi apa? Power lah tuan-tuan. Mungkin jadi macam Thor ke, Thor. Tahu tak tahu. Avenger tu. Mungkin jadi macam tu lah kot. Wallahu alam, tapi memang ada. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, cerita bab sihir ni tuan-tuan. Dalam Quran, dalam surah apa, orang yang berubat dia akan baca. Wattaba'u ma tatlu asy-syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Siapa yang ngajak sihir? Yang ngajak sihir syaitan. Yu'allimuna as-sihr. Yang ngajak sihir ni syaitan. Mereka mengikut apa yang telah dikatakan oleh syaitan pada kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tak kafir. Kenapa saya pelik saya baca ayat ni? Kenapa ayat ni kena sebut Nabi Allah Sulaiman tu bukan kafir? Sebab Nabi memang bukan kafir pun. Tapi kenapa ayat tu sebut wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman itu tidak kafir sama sekali? Kita fikir memanglah Nabi Sulaiman tak kafir. Rupanya dia ada sejarah di sebaliknya. Orang Yahudi ni, mereka tak anggap Nabi Sulaiman tu Nabi. Mereka anggap Nabi Sulaiman tu tukang sihir. Nabi Sulaiman tu kafir. Waktu Nabi berdakwah di Madinah, orang Yahudi Madinah dia kata tengok, Muhammad telah mengatakan apa? Anak Daud itu sebagai Nabi. Ini pelik dia kata. Anak Daud bukan Nabi, dia tukang sihir. Dia seorang yang kafir. Ayat ni menempelak orang Yahudi tu. Ayat ni cerita dia panjang. Mereka mengikut apa yang dibacakan oleh syaitan pada kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tapi syaitanlah yang kafir, yang mengajar manusia sihir. Sihir yang ada kat dunia ni, yang ngajak dia sihir. Yang ngajak dia siapa? Yang ngajak dia syaitan. Jelas Quran sebut syaitan yang ajak. Syaitan ajak. Dia banyak cerita tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Ibn Katsir, tafsir Imam Qurtubi, dalam ayat tadi tu, wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Panjang cerita dia tuan-tuan. Antara ceritanya tuan-tuan, zaman Nabi Sulaiman dulu, depa syaitan ni duduk curi rahsia di langit. Dia naik ke atas, dia dengar. Dia sebelum apa yang berlaku di dunia ni, dia ada perbualan macam orang nak mati ke, rezeki ke, hujan. Kadang-kadang dia ada perbualan malaikat di atas sebelum benda tu berlaku. Malaikat juga mendapat arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, depa dapat rahsia daripada langit, depa bagi tahu kat tukang sihir, kat bomoh, dia bagi tahu, oh yang ni akan jadi sekian. Yang ni akan jadi sekian. Jadi tok bomoh ni, tukang-tukang sihir ni, bila orang main tanya, dia bagi tahu, oh lagi setahun jadi lagu ni. Nanti lagi berapa hari jadi lagu ni. Orang biasa, depa semua pelik, betul yang tukang sihir ni cakap, betul jadi sungguh. Sampailah tahap banyak orang pada zaman Nabi Allah Sulaiman ni percaya syaitan mengetahui benda gaib. Jin tahu benda gaib. Pasal apa? Jin bagi tahu pada tukang tilik, dukun, tok bomoh, benda tu jadi sungguh. Maka Nabi Allah, dan benda yang syaitan bagi tahu depa ni nak jadi apa? Dia tulis dalam satu buku. Dalam satu buku. Dan dalam buku tu, bila dah manusia semua percaya yang syaitan tahu benda gaib, dia tipu tuan-tuan. Jin dengan syaitan ni, dia bagi tahu satu berita yang betul dia dengar di langit, lagi 70 dia tipu. Satu berita betul, 70 dia tipu. Dia tulis jadi satu kitab yang besar. Malah dalam kitab tu juga, dalam riwayat lain sebut ada sihir. Dia bagi tahu hampa kalau nak sekian dan sekian, menghadap matahari baca sekian. Dia ajak semua, pi mana baca apa. Menghadap matahari baca sekian dan sekian, hampa akan dapat. Kalau nak benda ni pula,
membelakangkan matahari, baca sekian dan sekian, hampa akan dapat. Dalam tu juga syaitan ajak sihir-sihir yang nak diamalkan, nak mendapat bantuan jin dan syaitan. Nabi Allah Sulaiman buat apa? Ambil semua buku-buku dia tu, buku-buku sihir dia tu, kumpulkan. Nabi Allah Sulaiman tanam di bawah singgah sana dia. Tanam, tak bagi orang ambil. Buku itu, buku-buku sihir yang very powerful, sangat kuat. Yang handal-handal, yang kuno, tak ada pada bangsa lain. Jin dengan syaitan, iblis tak boleh dekat. Bila Nabi Allah Sulaiman meninggal, tuan-tuan ingat dalam Quran, kenapa Allah Ta'ala takdirkan Nabi Allah Sulaiman meninggal waktu dia duduk pegang tongkat. Selama setahun duduk macam tu. Dalam Quran sebut, kalaulah jin dan syaitan ni tahu benda gaib, mereka takkan bekerja penat. Kita tahu jin dengan syaitan ni, dia bekerja apa? Dia yang buat apa? Banna wa ghawas wa minasyayatin banna wa ghawas. Dalam Quran sebut jin-jin dengan syaitan ni lah tukang apa? Seni bina zaman Nabi Allah Sulaiman. Yang tukang bina ni bangunannya hebat-hebat, jin yang bina. Dan jin dengan syaitan ni juga dia bekerja dengan Nabi Allah Sulaiman menyelam dalam laut, cari khazanah-khazanah berharga. Bila Nabi Allah Sulaiman meninggal ketika mana pegang tongkat, dia pun masih bekerja selama setahun. Sebab dia pun takut sampailah ada anak-anak makan tongkat tu kan. Dalam Quran sebut tak kulumin sa'atah. Tongkat tu patah, Nabi Allah Sulaiman pun jatuh. Baru dia tahu, oh Nabi Allah Sulaiman dah meninggal. Dalam Quran sebut kata apa? Kalaulah jin dan syaitan itu tahu benda gaib, ma labisu fi adzabin syadid, dia pun takkan duduk dalam kerja penat berat tu. Dia pun takkan buat kerja. Nabi Allah Sulaiman dah meninggal. Ayat ni nak cerita jin dengan syaitan tak tahu benda gaib. Jin tak tahu benda gaib. Dia tak tahu. Cuma jin ni kita tahulah dia boleh bergerak halus kan. Dia tak, dia boleh bergerak tembus dinding, dia boleh bergerak cepat. Mungkin ada benda gaib nisbi yang dia tahu kita tak tahu. Dia boleh bergerak cepat, pergi cari sana sini. Tapi dia pun banyak benda gaib dia tak tahu. Baik, tak apalah, dipendekkan ceritanya. Bila Nabi Allah Sulaiman meninggal dunia, datanglah habis semua ulama zaman Nabi Allah Sulaiman tu meninggal, datang balik iblis. Iblis mai dalam rupa manusia. Iblis kata apa? Sebab tu kita baca dalam apa, kisah Nabi nak berhijrah kan ada iblis ya. Kalau ikut riwayat Ibnu Ishaq tu lah, yang lelaki tua daripada Najd, yang dia mai, dia masih bincang nak buat apa kat Nabi Muhammad SAW tu. Kan ada orang kata halau, ada orang kata penjara, ada yang kata apa, pergilah kat dia, jangan ambil tahu urusan dia. Semua dia tak setuju. Orang tua ni katanya iblis. Last sekali Abu Jahal dia kata kita bunuh dia, ambil daripada sebelah orang yang kuat-kuat, pada semua kabilah bunuh dia. Orang tua ni setuju. Kemudian orang tua tu pun hilang. Katanya dia iblis, wallahualam. Tapi kalau dalam kisah-kisah memang iblis ni kadang-kadang dia menjelma nak menyesatkan orang. Iblis ni dia menjelma, dia kata hampa nak tak aku tunjuk dekat hampa. Sebelum saya lupa tuan-tuan, kitab sihir tu, kitab-kitab sihir dia tulis ni, dia tulis kat depan, iblis tulis kat depan, ataupun iblis ajak tukang sihir, dia tulis apa? Haza kitabun Asih bin Barkhiyah. Ini adalah penulisan Asih bin Barkhiyah. Siapa Asih bin Barkhiyah? Setiausaha Nabi Allah Sulaiman. Dia berbuat buku sihir. Atas buku sihir tu dia tulis apa? Ini adalah kitab Asih bin Barkhiyah, min zukhurin kanazil ilmi, daripada apa, permata khazanah ilmu yang hebat. Jahat tuan-tuan, dekat kitab depan atas tulis lagu tu. Jadi dia pun tanam. Ni Nabi Allah Sulaiman ambil tanam semua. Bila Nabi Allah Sulaiman meninggal dunia, iblis pun datang, dia kata hangpa nak ada ilmu yang luar biasa, yang mana dengan dia lah Sulaiman boleh menundukkan jin dan manusia dan burung-burung. Kata nak lah, hampa korek bawah singgasana dia. Bila dia pergi kat sana, apa, Bani Israel suruh iblis yang korek, pergi korek. Dia kata aku tak boleh. Dia tak boleh dekat, dia dekat dia terbakar. Kalau riwayat sebut macam tu, kalau dia dekat dia terbakar. Dia kata hampa korek ada bawah tu, aku hahuna ana, aku ada di sini. Kalau tak ada faqtuluni, hampa bunuh aku. Iblis beritahu, aku tak korek, hampa pergi korek. Tapi kalau tak ada, hampa bunuh aku duduk sini. Korek, jumpalah kitab sihir yang hebat. Atas kitab tu tulis apa? Tadi ya. Hadza kutubun Asih bin Barkhiyah min zukhuri kanadil ilm. Hebat tu. Seolah-olah ini daripada tulisan Asih bin Barkhiyah.
Apa yang Nabi Sulaiman buat, Asif tulis dalam buku ni. Dia pun tengok, jadi dia pun baca, rupanya dalam tu adalah sihir. Sebab tu orang Yahudi sampai beribu tahun, sampai zaman Nabi Muhammad SAW, mereka anggap Nabi Sulaiman bukan Nabi, itu tukang sihir. Dia anggap itu tukang sihir. Itu yang kata wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak kafir. Yang kafir walakinna syayatin kafaru. Syaitan itu yang kafir. Yu'allimuna an-nasikh. Yang mengajar sihir itu syaitan. Baik. Jadi tuan-tuan, dalam itulah ada sihir yang hebat-hebat dan mereka amalkan. Baik. Kemudian tuan-tuan, sebelum saya lupa lagi, saya sambungkan ayat tadi. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan tidaklah diturunkan, Allah turunkan sihir ke atas di negeri Babil, Iraq. Harut dan Marut. Harut dan Marut ni panjang cerita tuan-tuan. Panjang cerita perbahasan, dia kata macam ni wallahu alam. Tapi saya ambil satu riwayat lah dalam tafsir Ibnu Katsir, dia sebut satu riwayat. Harut dan Marut ni adalah malaikat yang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kebanyakan riwayat lah. Sebahagian ulama yang moden kata dia tak mau. Sebahagian ulama, kalau tuan-tuan tengok dalam mana-mana tafsir, malah majoriti lah tuan-tuan tafsir, Tabari, Ibnu Katsir dan sebagainya, dia sebut itulah. Harut dan Marut adalah dua orang malaikat. Macam mana boleh jadi pada zaman dahulu malaikat yang berada di langit disebut pada Allah, anak cucu Adam ni banyak buat dosa. Kan tuan-tuan baca Quran, masa Allah Ta'ala nak jadikan Nabi Adam, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Ya Allah, adakah kau nak jadikan makhluk yang buat kerosakan atas bumi? Wa yasfikud dima, dan saling berbunuh-bunuhan. Jadi tak apalah. Kemudian Allah Ta'ala kata, aku tahu apa benda yang hangpa tak tahu. Apa benda yang malaikat tak tahu? Malaikat sangka semua anak Adam macam tu. Rupanya anak Adam ni ada yang beriman, ada yang bertakwa. Malah Nabi Adam ni ada ilmu yang malaikat tak ada ilmu. Tak apa, dipendekkan cerita dia tuan-tuan. Satu masa setelah zaman Nabi Adam AS, satu zaman tu banyak manusia buat dosa. Sampai malaikat yang berada di langit ni saling bertanya-tanya. Banyak malaikatnya manusia, anak Adam yang melakukan dosa. Maka dia berdoa, dia mengadu pada Allah. Banyak anak Adam yang melakukan dosa di atas muka bumi, ingkar pada Allah. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, pilih dua orang di kalangan kamu yang terbaik untuk diberikan nafsu turun ke dunia macam anak Adam AS. Jadi dia berpilihlah di kalangan malaikat yang terbaik ni dua orang yang paling bagus ya. Satu nama Harut, satu lagi nama Marut. Turun, tapi diberi nafsu. Turun diberi nafsu. Bila turun, masa duduk atas langit tak ada nafsu. Lain tuan-tuan kejadian malaikat. Malaikat dia tak penat, dia tak letih, dia tak makan, dia tak tidur. Dia lain kejadian dia. Kali ni diturun, dia ada nafsu. Tak tahu nafsu macam kita kecil-kecil dulu. Kita kecil sebelum balik, mana ada minat tengok perempuan, betul tak? Nafsu macam tu, malaikat bukan ada minat perempuan. Masa tuan-tuan sakit, tuan-tuan ada nafsu nak makan, pernah tak? Tuan-tuan sakit tak lalu makan, nafsu tu hilang. Tuan-tuan sakit, makanan apa pun hidang kita tak lalu, nafsu tu tak ada. Orang lelaki kalau zaman-zaman maharaja Cina dulu kan, yang mana nak bekerja dengan maharaja, dia kena dikasih, kena potong telur dia. Sebab apa? Takut nanti berzina dengan gundik raja. Kenapa buat lagu tu? Bila buat lagu tu tak ada hormon testosteron, orang lelaki dia tak berkenan dengan orang perempuan, dia akan jadi lagu tu. Dia memang hilang, dia takkan ada keinginan langsung pada orang perempuan. Itulah nafsu manusia. Malaikat dia tak ada nafsu. Sebab tu masa kita sakit ke, masa kita apa, kadang-kadang Allah Ta'ala hilang kat nafsu tu. Hilang supaya kita tahu nafsu tu juga sebenarnya nikmat daripada Allah. Kita kena kontrol dia, letak di tempat yang halal. Tak apa, dipendekkan cerita, ada nafsu turun ke dunia, minat dengan seorang perempuan kan. Jadi perempuan ni kata dia pernah berzina. Katanya nama perempuan ni Zuhrah. Tuan-tuan boleh tengok banyak riwayat tuan-tuan, kita tafsir, nama dia Zuhrah. Jadi Zuhrah ni sangat cantik. Dua orang malaikat ni pergi mengorak dia, nak berzina dengan dia. Dulu tak berkenan, turun kat dunia berkenan. Perempuan ni kata, hampa tak boleh berzina dengan aku kecuali hampa, cerita dia macam bersisa juga. Banyak riwayat dia tuan-tuan. Hampa kena syirik pada Allah. Kata malaikat, mana boleh syirik pada Allah? Lepas tu tak apalah, dia pergi selang apa lama, dia pergi jumpa lagi orang perempuan tu, dia nak ajak berzina sebab lawa sangat. Dulu masa malaikat tak ada nafsu. Bolehlah pertikaikan manusia. Apa anak Adam ni gini, hampa tak ada nafsu, kita ada nafsu tuan-tuan. Jadi dia permain kali kedua, orang perempuan tu bawa bayi, nah bunuh bayi ni.
bunuh bayi ni. Bunuh bayi ni baru boleh berzina dengan aku. Dia pun tak mau juga. Tak boleh, mana boleh bunuh orang. Lepas tu kali ketiga dia berjumpa lagi, kata nak berzina dengan perempuan ni, Zuhrah ni bawa depa arak minum. Depa pun minum arak, depa pun bunuh bayi tu dan depa pun berzina dengan Zuhrah tu. Ada riwayat kata Zuhrah ni tanya dia nak apa? Ismullahil Azam, nama Allah yang paling agung. Sebab malaikat-malaikat dia waktu petang masa malaikat ni rupanya Harut dan Marut, dia bukan duduk tidur sini, dia waktu pagi turun, petang dia terbang naik ke atas. Masa nak terbang ke atas tu dia kena sebut Ismullahil Azam, nama Allah yang paling agung. Saya pernah sebut kat tuan-tuan kan, ada kata Ya Hayyu Ya Qayyum, ada yang kata Ya Dzal Jalal wal Ikram dan sebagainya, panjang perbahasan dia. Dan malaikat pun bagi tahu pada dia, malaikat Harut dan Marut bagi tahu apa itu Ismullahil Azam yang paling agung. Jadi Zuhrah ni pun baca, dia pun terbang ke langit. Tapi bila terbang ke langit, Allah ubah dia menjadi bintang Zuhrah. Tahu bintang Zuhrah? Tuan-tuan tengok waktu malam tu bintang yang paling besar. Itu je dalam kitab tafsir Ibn Katsir dan Tabari, banyak dia akan sebut. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia pernah tengok bintang Zuhrah dan dia sebut itulah apa? Perempuan yang pernah menggoda dua orang malaikat. Sayyidina Ali mencela bintang Zuhrah, dia itulah perempuan yang last kali Allah Taala ubah dia menjadi bintang Zuhrah. Tak apa, dia pendek cerita tuan-tuan. Ada satu riwayat yang bagus, yang benda ni sampai sekarang menjadi misteri tuan-tuan. Sahabat pun tak boleh nak jawab, siapa pun tak boleh nak jawab. Cerita ni tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Ibn Katsir tentang Harut dan Marut. Harut dan Marut ni dipilih, Allah Ta'ala bagi pilih nak dihukum di dunia ke akhirat. Kalau hukum di dunia, mereka diikat tangan dan kaki mereka di Babil, di Iraq. Kalau hukum di akhirat lagi teruklah. Dua malaikat ni pilih hukum di dunia. Jadi mereka ni buat apa hukuman mereka? Mereka diikat kaki dan rantai sebagai ujian bagi manusia di Babil. Wa ma unzila al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitratun fala takfur. Apa makna dia? Dua orang malaikat ni dia tidak ajar manusia sihir kecuali dia akan sebut kami ni ujian, jangan kamu kufur pada Allah. Rupanya malaikat, dua orang malaikat ni dirantai di Babil, di Iraq. Dirantai, siapa pergi jumpa malaikat ni akan ajar dia sihir. Tapi malaikat ni bagi tahu, hampa kami ni ujian, hampa jangan kufur. Dan ada satu kisah yang misteri, riwayat dia agak kuat sampai pada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ada satu orang perempuan dia mai pada Iraq. Dia mai pada Iraq, dia mengadu pada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha satu benda yang pelik. Bila dia pada Iraq, dia sampai ke Madinah, dia tanya Rasulullah ada lagi. Rasulullah dah wafat masa tu, tak ada dah. Maka orang perempuan ni menangis semahu-mahu dia, menangis sampailah apa? Aisyah radhiyallahu anha kesian tengok dia, arahkan apa? Urwah bin Zubair panggil dia. Jadi panggil jumpa Aisyah radhiyallahu anha, dia tanya ada pasal apa nangis dia daripada Iraq. Dia kata lagu ni perempuan ni cerita. Dia kata aku ni suamiku hilang. Dia dah kahwin, dah ada suami. Satu hari suami dia hilang. Tak tahu pergi mana. Maka dia sangat sedih. Dia nak kembalikan balik suami dia kepada dia. Dia menangis je. Sampailah dia kata ada satu orang tua, aku datang satu orang perempuan tua, ajuzah, macam dukun tuan-tuan. Satu orang perempuan ni macam dukun. Dia pergi jumpa satu orang perempuan dukun ni. Dia nak supaya dukun ni boleh bawa balik-balik suami dia. Macam kita lah, orang yang hilang. Gitulah. Macam MH370 hilang tu lah kan, ada bomoh pakai teropong buluh dua tu. Tak jumpa pun. Dengan buah nyok dan sebagainya. Tak apa, dia pendek ceritanya, dia pergi jumpa satu orang perempuan tua ni. Perempuan tua ni kata tak apa, hang ikut aku malam ni, hang ikut aku. Tak apa, tunggu malam. Waktu malam orang tua tu mai dengan 2 ekor anjing hitam besar. Orang tua tu mai kat dia waktu malam, dia bawa 2 ekor anjing hitam yang besar. Dan orang tua tu naik anjing tu, anjing yang sekong tu, dia naik anjing lagi sekong. Ni bukan anjing biasa tuan-tuan. Anjing ni besar, lebih kurang macam jin kot, saya rasa jin lah. Dia naik seekor anjing hitam tu, orang tua tu naik, orang tua ni tukang sihir ya. Dia naik anjing hitam seekor lagi. Dia pun jalan. Jalan sampai di satu tempat dan dia terkejut, dia tengok ada 2 orang lelaki yang dirantai kaki dan tangan. 2 lelaki. Kemudian orang tua tu kata hampir tanya kat dia. Dia pun bertanya pada 2 orang lelaki ni, cerita pasal apa? Dia ada suami dia hilang, dia nak kembalikan suami dia balik. Kata apa? Kata 2 orang lelaki ni, nahnu fitnatun fala takfur, macam dalam ayat Quran.
kami ni ujian bagi manusia, engkau jangan kufur, engkau balik-balik. Malaikat tu kata apa? Irji'i ila baladik, hang pergi balik negeri hang. Wala takfuri, hang jangan buat benda kufur. Dia tetap bertegas, tak, aku nak juga suami aku. Dia bertegas, dia tak mau. Bila dia tak mau, baru malaikat tu kata apa kat dia? Kalau macam tu, hang pergi dekat sana ada lubang, hang kencing dalam lubang tu. Fabuli fiha, hang pergi kencing dalam lubang tu. Perempuan tu pergi sampai kat lubang tu, dia nak kencing, dia jadi takut. Dia nak kencing, tiba-tiba dia rasa perasaan dia jadi takut. Dia ada lubang dalam tanah. Jadi dia pergi balik kat dua orang lelaki tu, dia kata apa? Aku dah kencing dah. Kemudian dua orang lelaki ni kata apa? Hang nampak apa? Lam ara syai'an, aku tak nampak apa-apa. Hang tak buat lagi. Dua malaikat ni kata apa? Hang tak buat lagi. Kemudian dua orang lelaki ni kata apa? Nahnu fitnatun fala takfur, kami ni ujian bagi manusia, hang jangan kafir. Irji'i ila baladik, hang pergi balik negeri hang. Pergi balik. Wala takfuri, jangan sesekali kafir. Dia tetap bertegas, tak, aku nak juga. Baru malaikat kata, kalau lagu tu hang pergi kat lubang tu, hang pergi kencing dalam lubang tu. Dia pun pergi kat lubang tu, kali kedua dia takut lagi, masih lagi takut. Kemudian dia pergi balik kat malaikat, malaikat tanya, dah buat ke belum? Dah buat. Hang nampak apa? Lam ara syai'an, aku tak tengok apa pun. Kadzabti, hang bohong. Hang tak buat apa lagi. Kemudian malaikat dua orang lelaki ni kata apa? Nahnu fitnatun fala takfuri, kami ni ujian, jangan kufur. Hang pergi balik. Pergi balik negeri hang. Perempuan ni bertegah juga. Kemudian bila dia bertegah, malaikat kata apa lagi? Kalau macam tu, izhabi ila tanur lubang dalam tanah. Wa buli fiha, hang pergi kencing dalam tu. Kali tiga dia pergi, dia buat sungguh. Dia kencing dalam lubang tu. Bila dia kencing, maka bila dia kencing, keluar daripada air kencing itu satu tentera berkuda yang lengkap dengan baju besi. Satu tentera berkuda bercahaya, tuan-tuan, bercahaya putih. Dia naik kuda dengan baju besi tutup rapat. Dia keluar pada air kencing tu, dia terus terbang naik ke langit, dia hilang. Kemudian dia patah balik. Malaikat tanya, dua lelaki tanya, dah buat ke belum? Dah. Nampak apa? Aku nampak satu faris, satu lelaki berkuda dengan baju besi, bercahaya naik ke langit. Kata dua lelaki itu, wa haza imanuki qad dhahabi anki, itulah iman kamu yang telah pergi pada kamu. Itulah iman hang. Maksud dia jadi kafir. Buat sihir jadi kafir. Itu saja. Terkejut dia, habis dah cerita. Dia tak dapat apa, dia nak suami dia. Dia pergi balik jumpa orang tua tu kat luar. Dia kata, dia pun tak ajak, dia pun tak bagi apa-apa pun. Tak ajak apa-apa pun. Kemudian saya lupa apa kata malaikat tu. Wama turidin qad kan, apa yang hang mahu tu dia dah berlepas. Apa yang hang mahu dia dah terlepas pada hang. Bila dia pergi jumpa orang tua tukang sihir tu, dia kata dia pun tak bagi apa pun, tak ajak apa pun. Sama orang tua tu kata wama turidin, apa yang hang mahu tu dah macam itulah keadaan dia, dah terlepas dah. Seperti itulah keadaan dia. Kemudian dia bagi apa? Orang tukang sihir ni, dia bagi dia biji benih gandum. Ambil biji benih gandum ni. Kemudian hang tanam dia. Dia pun ambil biji benih gandum tu. Dia nak suami dia tak dapat lagi. Dia balik rumah dia, dapat biji benih gandum tu, dia pun tanam. Bila dah tanam, dia cakap, dia kata apa? Tumbuhlah. Tumbuhlah. Bila dia tanam gandum tu tumbuh betul. Sihir, tuan-tuan, sihir. Sihir ni kan sihir mata. Bila tumbuh gandum tu, dia sihir mata. Macam zaman Nabi SAW, balin tongkat kan. Sampai nak saharu ayunan nas, orang nampak macam annaha tas'am, berjalan. Sihir gandum yang dia balin tu, dia kata tumbuh sungguh. Bila tumbuh sungguh, dia kata tuailah. Dia tuai sendiri, tuan-tuan. Tuailah kamu. Dia tuai sendiri. Dah tuai sendiri, kemudian kau orang kalau zaman dulu daripada kita nak panggil menumbuk, daripada nak jadikan gandum tu. Maksudnya jadilah kamu gandum. Dia jadi gandum yang sendiri. Elok dia terbuka daripada kulitnya dan sebagainya, jadi gandum. Kemudian dia kata kau jadilah roti. Dia jadi roti terus. Dia kata kerinlah kamu, kerin. Jadilah roti. Dia jadi roti. Tapi itu saja dia dapat. Dia macam sihir mata dia. Benda pelik yang dia dapat. Tapi dia sedih, dia nak suami dia. Maka dia pun sedih. Bila dia sedih, benda tu pun hilang daripada dia.
Yang apa? Yang gandum tadi tu hilang pada dia. Maka dia pun datang jumpa Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, aku sangat menyesal. Nak isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha tak boleh nak kata apa. Tapi cerita ni relate dengan ayat tadi itu. Dua malaikat di negeri Babil di Iraq. Si Nabi tak boleh nak kata apa. Sebab apa dia takut? Sebab dia kata dia nampak iman dia yang terbang naik ke langit. Kemudian dia jumpa sahabat Nabi ramai betul. Sahabat Nabi semua tak berani bagi fatwa. Tu yang ulama sebut, tengok betapa sahabat Nabi ni sangat takut bagi fatwa benda yang salah. Semua diam, tak berani nak cakap apa. Baik. Itu riwayat dia agak baiklah tuan-tuan, sampai pada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Baik tuan-tuan, tak apa. Tak insya-Allah tuan-tuan. Itu sihir. Yang pendek kata tuan-tuan, sihir jangan buat. Dengki dengan orang, pergi jumpa Bomoh Siam kata gini, buat gini. Saya takut kita buat lagu tu, iman kita pun hilang sekali tuan-tuan. Jumpa kawan ni, Bomoh dia bagi gini, okey hang buat gini. Waktu malam buat gini. Hampir letak kat rumah dia gini, baca gini. Takut iman kita hilang, jadi kufur. Dalam hukum Islam, kalau tangkap tukang sihir, terbukti di tukang sihir ada alat sihir pada dia, hukum dia bunuh. Nah, jadi sihir ni bukan benda main-main, sihir ni benda yang besar dosa dia. Nah, senangnya kalau tuan tengok, dia baca Al-Quran, dia tukar-tukar, dia tungang terbalik ayat Quran lah. Kan dulu saya dengar ada satu ustaz cerita. Dia kata di Kelantan dulu ada satu orang dianggap sebagai ulama. Dia ni sihat, kuat. Dah tua boleh angkat padi berat belakang dia. Orang lain tak boleh angkat, dia boleh angkat. Orang anggap dia wali. Bila dia ada satu bilik, dia tak bagi orang lain masuk. Bila dia meninggal dunia, baru orang boleh masuk bilik dia. Dalam bilik dia tu dia bertengok, masya-Allah. Dekat apa? Kat tandas dia tu, tandas buang air tu, tepat kaki pijak tu, dua-dua Al-Quran. Saya ada seorang kawan pada Indonesia, dia mai sini kahwin dengan orang sini lah. Dia kata masa dia duduk di Indonesia tu, terkenal seorang tok guru, katanya wali di Hulu Selangor. Wali ni dia hentak kakinya dalam bumi, keluar mah. Dia pun dengan tok guru dia mai lah daripada Indonesia, nak mengaji dengan seorang tok wali lah di Hulu Selangor ni. Pasal hentak kaki, keluar mah. Siapa tak nak, kita pun nak kan, dapat sekilo pun kaya lah. Jadi dia pun pergi tuan-tuan, pergi sampai di Hulu Selangor tu, tengok tok guru ni, rupanya tapak kasut dia tu dua-dua nama Allah. Itu saya kata, nak dapat sihir ni memang dia kena buat kerja lagu tu. Dia kena buat, tidak dia takkan dapat bantuan sihir. Itu yang ulama kata sihir itu kufur. Baik tuan-tuan. Tegasnya amalan atau kepercayaan yang tidak bulat pergantungan yang kita secara langsung dengan Allah itu boleh menjadi syirik, malah ibadah yang bertujuan untuk dipamerkan kepada yang lain juga boleh menjadi syirik riya. Saya habiskan sikit tuan-tuan. Sabda Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku asghar wa huwa riya, yaqulu Allah yawmal qiyamah lil mu'minin idza jazallahu an-nas bi'amalihim idzahabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya unduru hal tajiduna indahum jazaa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bahawa suatu yang paling ku takuti atas kamu ialah syirik kecil, iaitu riak. Allah berkata kepada orang mukmin pada hari kiamat, ketika Allah memberikan balasan kepada manusia dengan amalan mereka, pergilah kamu kepada orang yang kamu tunjukkan amalannya kepadanya semasa dunia dahulu. Adakah kamu dapati apa balasan di sisi mereka? Maksud dia apa? Jangan kata syirik besar, syirik kecil pun besar. Ni syirik kecil, beramal bukan kerana Allah. Yang ni pun berat. Apatah lagi kalau kita memang sembah selain pada Allah. Sembah Allah tapi tujuan kerana benda lain, ini pun hukuman dia berat. Kalau betul-betul sembah selain pada Allah, syirik, itu lagilah berat tuan. Yang kedua, firman Allah Ta'ala ayat 5 surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka itu tidak diperintah melainkan supaya menyembah Allah dengan menumpukan ketaatan kepadanya, mengikhlaskan agama. Ingat, kerja-kerja agama buat mesti kerana Allah. Itulah hubungan kita dengan Allah. Siapa yang buat kerja-kerja agama, buat ibadah, dia nak cari dunia, itu satu istihanah bimaqamil uluhiyah, salah satu bentuk menghina makam ketuhanan. Patutnya buat kerana Allah, tiba-tiba dia semayang kerana manusia. Patutnya semayang semata-mata kerana Allah, cinta dan kasih pada Allah, tiba-tiba dia buat kerana manusia. Seolah-olah ibadah itu tuan-tuan, tak, Allah itu kecil dalam hati dia, besar lagi dunia tuan-tuan. Nah, ada pun benda lain. Kalau benda bukan benda agama, nak tunjuk pandai kek sawit ke tuan-tuan, nak tunjuk pandai apa,
pandai berenang ke orang, itu bukan ibadah khusus. Kita tak panggil riak benda tu. Kita panggil menunjuk-nunjuk tuan-tuan. Itulah menunjuk. Riak ni merujuk kepada ibadah. Ibadah yang mesti ditunaikan kerana Allah. Mukhlishina lahuddin. Tiba-tiba buat nak tunjuk ke orang. Ini kalau nak tunjuk baju cantik, nak tunjuk apa lagi, pandai buat ni, ada kemahiran tertentu lah tuan-tuan, yang orang lain tak ada. Perbuatan menunjuk-nunjuk lah. Kalau dia bermegah-megah dan merendah-rendahkan orang lain, jadi haram lah. Tapi kita tak panggil benda itu riak. Riak dia melibatkan ibadah. Baik tuan-tuan, saya minta maaf dah terlajak masa. Mudah-mudahan kita semua dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan datang kita masuk tajuk baru. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum sa'il muslimin wal muslimat minna wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarruqana bima itfarraqa ma'suma wa la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruman wa la matula.